bedung ni tujuannya actually bagus untuk bayi kerana ia memberi keselesaan dan juga memanaskan bayi lah seperti mereka berada dalam kandungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita kembali dalam Borak Pa and Ma. So, nama saya Dr. Farid Fikri bin Syukri, pakar ortopedik daripada Hospital Salam Shah Alam Seksyen 19. Pada hari ini kita akan berkongsi pengetahuan dan tips mengenai tata cara penjagaan tulang bayi dari segi sudut ortopedik, iaitu penjagaan dengan cara yang betul. So, banyak soalan di luar sana yang dikemukakan macam yang lepas mengenai penggunaan baby carrier. So, pada hari ini kita akan berbincang mengenai tabiat ataupun kegiatan membedung dalam bayi. So, soalannya, adakah membedung bayi ni bagus? Kerana di luar sana ada kata bila bedung bayi ni menyebabkan masalah pada tulang, terutamanya tulang pada kaki, iaitu sendi peha. So, yang tu kita akan bincangkan pada hari ini tentang tabiat membedung. So, bedung ni tujuannya actually bagus untuk bayi kerana ia memberi keselesaan dan juga memanaskan bayi lah seperti mereka berada dalam kandungan. So, mereka akan rasa lebih selesa apabila dibedung. Begitu juga bedung juga untuk memberikan sensasi seperti dipeluk, rasa yang peluk yang berpanjangan. Macam bila dalam kandungan kan, mereka berada di dalam rahim, rasa selesa macam dipeluk. So, kita nak kekalkan keadaan tersebut, kita bedung. Ini kerana ibu bapa dia tak dapat nak peluk 24 jam, betul? Kerana apabila mereka bekerja di luar sana, sibuk dengan aktiviti di rumah, mengemas rumah, menyapu rumah, memasak, so tidak dapat nak peluk bayi tu 24 jam. So, bedung tu mengganti pelukan. Begitu juga bedung untuk mengelakkan bayi dari melakukan tindakan luar kawal, iaitu refleks. Yang selalunya refleks ni tidak ada langsung pada orang dewasa. So, refleks ni ada pada bayi yang bawah umur 4 bulan. So, apa refleks tu? Refleks seperti refleks Moro, refleks parachute, di mana refleks ini adalah tindakan luar kawal di mana bayi semasa dalam kandungan mereka rasa terlindung. Tetapi apabila telah dilahirkan, mereka berada di situasi luar yang luas. So, mereka rasa macam nak terjatuh. So, apabila keadaan ini berlaku, refleks tersebut berlaku. So, mereka akan tersentak dan yang paling biasanya mereka akan menangis. So, tersentak dan menangis. So, kadang-kadang keadaan ini tidak baguslah untuk bayi. So, juga untuk ibu dan ayah. So, kadang-kadang that's why kita bedung. So, untuk elakkan daripada tindakan refleks itu tadi. Tetapi tabiat membedung atau bedung itu sendiri boleh menyebabkan masalah pada tulang, terutamanya pada sendi peha yang kita namakan developmental dysplasia of hip ataupun DDH. So, apa itu DDH? DDH ini adalah apabila soket, apabila sendi peha ini tidak stabil. Apabila sendi peha tidak stabil, senang terkeluar, iaitu senang dislocate lah, atau kita panggil subluxate. So, kenapa ini berlaku? Ini kerana pada sendi peha kita ada soket, iaitu acetabulum, dan juga kita ada kepala sendi pada peha, iaitu head of femur. So, soket acetabulum ini sepatutnya terbentuk dengan baik. Tapi dalam keadaan tertentu ianya menjadi lepir ataupun shallow, cetek, seperti piring. Sepatutnya seperti mangkuk. So, kepala sendi peha ni sepatutnya dia ngam, dirangkum dengan baik oleh acetabulum tu, iaitu soket. So, apabila bergerak, ia boleh bergerak dengan baik. Tetapi apabila dia lepis seperti ini, dia senang terkeluar apabila bayi itu bergerak, terutamanya apabila dibedung. Okey. Sebab itu apabila tabiat membedung ini menerukkan lagi keadaan yang kita panggil DDH itu tadi. So, banyak ibu bapa di luar sana agak risau kenapa tak boleh bedung. So,
ini adalah salah satu sebab. Tetapi mereka akan kata, adakah semua bayi ada masalah ini? Jika semua bayi ada masalah ini, so semua bayi tidak boleh dibedung. Sebenarnya masalah DDH ini boleh dikesan semasa awal bayi dilahirkan. So actually kita ada screening untuk mengetahui sama ada bayi ni ada DDH atau tidak. So doktor kanak-kanak akan buat screening, di mana screening ni dinamakan screening Barlow dan Ortolani. Dua nama, Barlow dan Ortolani. Jika kedua-dua screening yang kita buat ini positif terhadap bayi tersebut, maka bayi itu mengalami masalah DDH. So bayi tersebut tidak boleh dibedung. Okey, bayi tersebut perlu dirawat dengan cara lain, iaitu dalam posisi di mana bayi tersebut perlu memakai double pampers ataupun memakai alat yang dipanggil Pavlik harness, di mana bayi tersebut tidak boleh langsung berada dalam keadaan seperti bersilang. Ini perlu keadaan mengangkang sedikit. Okey. So terdapat juga beberapa faktor lain yang boleh contribute kepada DDH. Faktor anak sulung, faktor bayi perempuan, faktor kurangnya air di dalam kandungan, dan juga faktor bayi besar. Okey. Juga terdapat satu lagi faktor, iaitu kecacatan dalam kandungan yang kita panggil teratologi. So perkara-perkara ini perlu diambil perhatian jika ada faktor ini, dan juga positif screening yang saya katakan sebentar tadi, bermaksud bayi tadi tidak boleh dibedung. Okey. So saya harap perkongsian saya ini dapat memberi manfaat kepada ibu bapa di luar sana tentang tabiat membedung ini, kerana ianya bagus untuk memberi keselesaan untuk bayi, tetapi dalam keadaan tertentu seperti yang saya sebutkan DDH, so tidak boleh dibedung kerana ia akan menerukkan keadaan. Kerana dia punya efek dia kita akan nampak pada masa akan datang apabila bayi tersebut mula berjalan. So apabila mula berjalan, kadang-kadang baru ibu bapa akan tersedar bahawa anak mereka ada masalah, ataupun mereka sudah tahu bayi tersebut ada masalah tapi tetap membuat tabiat membedung. So ia akan beri kesan pada akan datang, iaitu kanak-kanak akan berjalan secara tidak betul, yang kita namakan Trendelenburg gait. So kita tak nak benda ni berlaku. So kepada ibu bapa di luar sana, kalau boleh nak membedung, tetapi perlu diambil perhatian terhadap masalah yang saya sebutkan ini. Okey.